Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita yang baru. Untuk hari ini kita akan belajar kemahiran pukulan dan baringan lurus. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang dengan lakuan yang betul. Yang kedua, murid-murid akan dapat menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori pukul dan memadang. Yang terakhir, murid-murid akan dapat mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Kita lihat pula kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan apabila murid-murid berkebolehan melakukan kemahiran pukulan dengan menentukan titik kontak dengan bola. Maksudnya di akhir pembelajaran kita, jika kamu dapat melakukan pukulan dengan betul berdasarkan objektif kita tadi, maka kamu berjaya menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kemahiran pertama yang akan kita belajar pada hari ini adalah kemahiran pukulan. Okey. Kita tengok macam mana cara untuk melakukan pukulan. Okey. Pegang alat ataupun kayu pemukul dengan menggunakan kedua-dua tangan. Okey, yang kedua, tangan dominan kamu perlu letak di atas tangan kurang dominan. Maksudnya macam mana? Okey, contoh ini adalah kayu pemukul kita. Tangan dominan cikgu adalah tangan kanan. So, tangan kanan berada di atas, tangan kiri akan ada di bawah. Macam tu. Kita nak buat pukulan. Okey. Macam tu. Cara pegang dah. Maksudnya, tangan dominan tu tangan yang kita kuat. Tangan yang selalu kita guna. Tu tangan dominan. Okey. Kalau kamu tulis dengan tangan kiri ataupun tangan dominan kamu tangan kiri, maka kamu terbalikkan sahaja. Maksudnya tangan kiri kamu di atas, tangan kanan kamu di bawah. Okey. Jelas? Kemudian kamu hayunkan tangan yang pegang alat pemukul tu. Okey. Letakkan kayu pemukul kamu di belakang. Okey. Lepas tu kamu hayunkan. Tengok pada sasaran. Mata kamu tengok pada sasaran, iaitu di hadapan. Bola tu kurang paling kat kita. Kemudian hayunkan alat pemukul tadi ataupun kayu pemukul tadi ke arah bola sasaran kita tu. Okey, kemudian follow through, lajak terus tangan tu ke depan bila membuat pukulan.
Jelas? Baik. So, untuk aktiviti ni, cikgu perlu kamu sediakan alat-alat berikut. Okey. Kalau tengok gambar yang paling atas. Okey. Untuk aktiviti ni, kita perlukan kayu pemukul, bola kecil dan kayu T. Kayu T ni apa cikgu? Kayu T tu kalau tengok pada gambar rajah di atas tu sebelah kiri, kayu T tu adalah kayu yang kita letakkan bola untuk kita pukul. Macam dalam gambar tu lah. Tapi untuk latihan kemahiran yang kita belajar hari ni di rumah, mesti kamu tak ada kayu T tu kan? Tak apa. So kita akan olah. Gunakan alat yang ada di rumah. Okey. So peralatan yang mudah yang kamu mudah dapati di rumah lah kamu boleh guna. Yang pertama, okey. Bulu ayam. Tu bulu ayam tu yang kita guna nak sapu rambut tu kan. Boleh guna yang itu ataupun apa saja yang lain yang ada di rumah kamu yang sesuai, boleh kamu gunakan sebagai menggantikan kayu pemukul. Jelas. Tengoklah apa yang ada dekat rumah kamu tu. Yang kedua, mainan lembut, soft toy. Tengok tu, penguin tu. Boleh digunakan untuk menggantikan bola. Kalau kamu tak ada bola lah. Okay, kalau ada bola getah yang saiz kecil, saiz kecil lebih kurang tangan kamu lah. Okay, kalau ada, kamu boleh gunakan bola tersebut. Kalau tak ada, tukarkan dengan mainan lembut soft toy. Okay, alat yang ketiga adalah bangku untuk menggantikan kayu T. Tu bangku yang cikgu letak tu, gambar di situ. Okay, bangku tu kita gantikan kayu T. Okay, jelas semua. Okay, kalau kamu kreatif, boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 30. Kamu boleh gunakan botol plastik dan gulungan kertas untuk buat DIY kayu T itu sendiri. Macam dalam gambar yang cikgu tunjuk, hujung sekali sebelah kanan tu, kamu boleh tengok ada dalam muka surat 30 buku teks kamu. Kalau kamu ada, kamu nak buat, boleh kamu buat. Menggantikan bangku. Kalau tak ada, cukup sekadar kamu menggunakan bangku kamu. Okay, tinggi mana nak buat tu? Kalau boleh, kalau boleh, aras dada. Bangku tu kalau boleh kamu susun bagi dia tinggi sama paras dengan dada kamu, supaya kamu nak buat pukulan tu senang kamu kayut. Okay, tengok muka surat 30. Okay, ni kalau di sekolah cikgu akan ajar kamu, kita akan buat sukan ataupun main permainan ni, permainan rondes. Okay, so untuk permainan ni kita akan bahagikan. Yang pertama, bahagikan kepada dua pasukan. Okay, satu pasukan pukul, satu lagi pasukan memadang. Okay, pasukan pukul ni pasukan yang akan pegang kayu pukul kan, dia akan pukul bola dan buat larian sehingga ke kon yang terakhir. Kita akan tanda kawasan, kita akan letak kon. So bila lari habis satu pusingan hingga kon yang terakhir, maka pasukan yang membuat pukulan tu akan mendapat satu mata atau point. Okay, manakala pasukan memadang pula, dia akan menjaga kawasan permainan tersebut. So pasukan yang memadang, dia akan menangkap bola selepas pasukan yang membuat pukulan tu pukul bola. Bila dah pukul bola, bola dah bergerak. Okay, so pasukan memadang ni akan tangkap bola tu. Faham? So
Bila dah dapat bola tu, dia kena letak pada kun yang terdekat dengan dia. Untuk apa? Untuk menamatkan pusingan atau untuk menamatkan larian pasukan yang membuat pukulan tadi. Jelas Okay. So untuk pasukan pukul, bila dah pukul, kamu kena cepat-cepat lari. Okay, lari ke kun yang diletakkan. Okay, kalau kamu tak sempat nak pergi, nak habiskan larian tu, kamu nampak pasukan memadang dah dapat tangkap bola. Kamu boleh berhenti pada kun yang terdekat dengan kamu. Sebab apa? Sebab kalau kamu sambungkan larian kamu tapi tak sampai ke kun yang seterusnya dan pasukan memadang tu dah meletakkan bola pada gelung kun tersebut, maka kamu akan mati. So kamu akan terkeluar daripada permainan tersebut dan kamu tak dapat membuat larian untuk menguntit mata. Tapi perlu diingatkan, satu kun hanya boleh satu orang saja pemain berhenti di situ. Okay. So pasukan memadang yang menangkap bola, kamu akan cuba untuk mematikan larian pasukan yang membuat pukulan. Pastikan kamu meletakkan bola pada kun, mana-mana kun yang terdekat dengan kamu untuk menamatkan larian pasukan yang membuat pukulan. Kalau kamu dah letak bola pada gelung kun yang berdekatan dengan kamu dan ada antara pemain pasukan yang membuat pukulan tu tidak berhenti pada kun ataupun tidak melengkapkan larian dia hingga ke kun yang terakhir, maka pemain-pemain tadi dikira mati dan keluar daripada permainan. Jelas semua? Okay. Sekarang kita akan tengok pula kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran balingan. Okay. Untuk kemahiran balingan ni, cikgu nak kamu tengok. Kita akan lihat kemahiran balingan yang baru. Okay. Minggu lepas, kita belajar kemahiran balingan atas bahu. Tapi untuk minggu ni, kita akan belajar kemahiran balingan tangan lurus. Okay, kemahiran ni pula ada dua. Maksudnya untuk membuat balingan, kamu perlu sentiasa tangan yang membuat balingan tadi, tangan dominan kamu perlu sentiasa lurus. Dan kemahiran ini terbagi kepada dua, iaitu balingan mengikut arah pusingan jam dan balingan melawan arah jam. Kita tengok. Untuk kemahiran ni seperti biasa, sama macam minggu lepas, gunakan tangan dominan kamu, tangan yang kamu sentiasa guna. Kalau kamu tulis tangan kanan lah yang kamu guna dan itu merupakan tangan dominan kamu. Kalau kamu tulis menggunakan tangan kiri, maka tangan kiri adalah tangan dominan kamu. Pegang bola dan kedudukan bola pada bahagian pada tangan tu. Tengok pada bahagian jari, tanpa mengenai tapak. Cara kamu pegang bola. Tak kena tapak ni. Tapak tangan tak kena. So kamu letakkan bola pada bahagian jari. Pada bahagian jari ni.
Okey, tak apa. Jom kita tengok simulasi ataupun demonstrasi daripada kawan cikgu, iaitu Cikgu Saif. Jom kita tengok. Okey. Sekarang kita tengok tugasan untuk minggu ini. Okey. Tugasan yang pertama, lakukan kedua-dua kemahiran balingan tangan lurus. Okey. Minta bantuan ahli keluarga untuk kamu membuat lakuan kemahiran ini.
Maksudnya kamu buat balingan, minta ahli keluarga untuk menangkap bola yang kamu baling tu. Kalau tak, kamu boleh menggunakan dinding rumah kamu. Okey. Gunakan bola yang bersaiz kecil ataupun soft toy lah. Alat yang sesuai yang ada di rumah. Hantarkan rakaman lakuan balingan kamu tadi menggunakan link yang disediakan. Link tu boleh kamu dapat dalam arahan mesej dalam grup WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Tugasan yang kedua, buat latihan uji minda. Dalam buku teks, kamu boleh tengok muka surat 32. Okey. Lukis gambar ataupun lekat dalam lukis gambar ataupun lekat okey. Lukis gambar ataupun lekat yang terdapat dalam latihan tu. Jawab semua soalan berdasarkan pembelajaran kita. Kamu boleh semak minggu lepas punya video. Okey. Guna buku tulis PJK untuk buat latihan ni dan hantarkan gambar bukti tugasan dengan menggunakan link yang disediakan. Macam tadi, link cikgu letakkan dalam arahan mesej grup kelas WhatsApp ataupun Telegram. Okay. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran kita, cikgu nak kredit kepada Cikgu Saif, kawan cikgu yang menunjukkan video yang menunjukkan kemahiran tadi. Kamu boleh kalau berkesempatan buka YouTube, tengok channel Cikgu Saif tu. Boleh like, share dan subscribe YouTube Cikgu Saif tadi. Sekian. Itu saja pembelajaran kita pada minggu ini. Terima kasih. Dan sebelum mengakhiri, cikgu mohon kerjasama pada semua murid-murid untuk mengikuti sesi pembelajaran kita dan hantar semua tugasan yang diberikan. Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.